Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fitarin. Kitab kita pakai muka surat 3 daripada kitab Manhaj Ahli Sunnah. Kalaulah ditanyakan mengapakah Allah Ta'ala tidak menurunkan Quran dengan hal ayat-ayatnya muhkamat belaka, dan padahal adalah diturunkan dia itu supaya menunjukkan hamba-hambanya bagian-bagian hukum dan lainnya. Kalau begitu, dengan ayat-ayat mutasyabihat itu tidak dapat dipahamkan ataupun kemudian daripada memikir dan amat-amati, maka membawalah kepada susah payah hambanya. Maka jawabkan dengan bahawasanya Quran itu. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia, anugerah dia, taufik hidayat dia, ihsan dia semata-mata masih memberikan kelangsungan hayat dan kebolehan kita meneruskan hidup atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Limpah kurnia daripada dia semata-mata juga beri kita nikmat Islam dengan dilahirkan kita melalui mak ayah kita yang Islam, maka jadi Islamlah kita sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia juga yang dengan Islam yang kita perolehi ini melalui mak ayah kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita satu kemudahan untuk taat kepada dia, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Nikmat besar juga Allah Ta'ala beri. Dengan keadaan boleh taat dan tinggalkan maksiat itu, dihalobakan kita untuk tak berhenti mencari, untuk terus nak pergi mempelajari, untuk terus memahami bagaimana nak mengenal ilahi, untuk macam mana boleh cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesungguhan untuk nak menuntut ilmu tu, susah payah. Ada yang senang, ada yang susah, ada perlu belanja, ada perlu kendaan, ada perlu pengorbanan masa. Diberi pada kita untuk terus nak bersungguh-sungguh nak memahami agama ni supaya benar-benar kita jadi orang beragama. Alhamdulillah, semua tu adalah limpah kurnia daripada Allah Ta'ala belaka. Yang usaha yang ada pada kita terlalu kedil. Kalau ada usaha pun yang datang daripada kita, sebenarnya usaha tu pun, kederat tu pun datang daripada Allah. Kalau ada ilham pun boleh datang untuk buat sesuatu supaya boleh taat pada Allah Ta'ala, tinggalkan maksiat. Boleh pula ada cari jalan untuk nak hidup cara beragama macam mana dia perintahnya. Ikhtiar dan ilham itu pun datang daripada dia. Alhamdulillah. Puji ni segala haknya ialah untuk Allah. Yang kena belajar tauhid, kena mengaji akidah, supaya benar-benar kehidupan kita ni semuanya rujuk pada Allah Ta'ala, bersandar pada Allah Ta'ala. Tidak apa yang kita buat melainkan Allah lah tempat rujukan kita, tempat kembali kita, tempat pandang kita, tempat tumpuan kita, tempat fokus kita, tempat bersandar kita, tempat rujuk kita. Apa pun balik ke Allah, Allah, Allah. Pasal kita ni datang daripada Allah, duduk ada sini pun dengan Allah.
balik pun akan balik ke Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dan syukur dapat kita malam ni kumpul di sini meneruskan program kita, bacaan daripada kitab Manhaj Ahli Sunnah ni, berkenaan khas mengenai ayat-ayat Quran yang mutasyabihat, macam mana nak selesaikan dia mengikut kaedah ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, seterusnya perbincangan kita, kata musannif rahimahullah taala, kalaulah ditanyakan mengapakah Allah Taala tidak menurunkan Al-Quran dengan hal ayat-ayatnya muhkamat belaka, dan padahal adalah diturunkan Quran itu supaya menunjukkan hamba-hambanya bagian-bagian hukum dan lain-lainnya. Kalau begitu, dengan ayat-ayat mutasyabihat itu tidak dapat dipahamkan ataupun kemudian daripada memikir dan juga amat-amati, maka dengan ayat mutasyabihat ni membawalah kepada susah payah hamba-hambanya. Itu soalan dia. Boleh faham ke tak? Lebih kurang bahasa dia, kalau dengan bahasa mudah kita, kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat ni ada muhkamat, ada mutasyabihat? Tak ke susah datangkan ayat mutasyabihat? Ayat muhkamat ke senang, sebut seketui. Tak gaduh kita mikir, tak payah duk bahaslah ayat ni mutasyabihat, nak takwil tak takwil, ijmali, tafsili. InsyaAllah kita jumpa ke depan macam mana perbincangan dia. Kenapa susah payah pergi turun ayat mutasyabihat ni? Kata Quran ni bagi petunjuk. Kalau bagi petunjuk ni, turun je Quran ni kelepok seketui tu, tak ada khilaf dah, tak ada kelahi dah antara kita ni. Ambil ikut je Quran terus menerus gitu, cara langsung gitu, directly gitu, tak perlu hadis Nabi pun untuk dihurai. Pasal apa? Dah semua muhkamat, perlu apa lagi untuk dihurai-hurai? Turun aje lah muhkamat, buat apa susah payah turun mutasyabihat? Lebih kurang soalan gitulah. Macam mana nak jawab? Yang ni yang nak perhati, nak kena lihat kan, dan bagi reti kenapa, mengapa tu. Bahkan sebelum tengok jawapan yang pengarang kita, guru kita nak beri ni, saya nak sebut gini dulu kan. Serupa persoalan mengenai ayat mutasyabihat dan muhkamat ni, serupalah seolah-olah orang tanya, kenapa Allah Ta'ala tak bagi jadi atas muka bumi ni semua orang beriman aja, semua orang taat aja, tak ada kafir, tak ada munafik, tak ada orang bodoh, semua pandai, semua taat aja. Kan senang aman dunia ni, tak ada dah penyakit coronavirus nak kena PKP, PKPB, PKPD kan? Nak tak makan tak boleh, nak bergerak sana sini. Kalau semua taat ni boleh pergi rata-rata, semua orang beriman, semua baik-baik aja. Kenapa gaduh buat orang jahat ni? Mengapa? Soalan ni lebih kurang macam tu lah. Dari segi prinsip soalan tu tanya gitulah. Pasal ni kerja Allah Ta'ala kan, urusan dia. Atas prinsip akidah saya nak sebut gini, walaupun jawapan ada, nak sebut prinsip. Kalau kita faham prinsip, marilah soalan apa pun dalam bentuk itu jawapan dia serupa. Apa dia? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak dipersoal pada Allah Ta'ala apa yang dia nak buat, bahkan kitalah yang akan dipersoal apa yang kita amal. Masalahnya bukan masalah apa Allah Ta'ala buat, ada Islam ada kafir. Ni kat kita ni, kita duk bercakap ni ada muhkam, ada mutasyabihat. Bukan itu persoalannya. Masalahnya, engkau akidah betul tak betul? Satu. Ni sebab engkau Islam kafir, kenapa kau jadi kafir? Allah Ta'ala suruh jadi kafir. Kenapa kamu jadi buat ahli maksiat? Allah Ta'ala bukan ke disuruh engkau taat, yang kau pergi maksiat tu buat apa? Dia punya jawapan gitulah. Jadi, kalau atas kata ayat muhkamat dan mutasyabihat ni, ngapa diturunkan muhkamat dan mutasyabihat? Atas soalan mudah jawapan tu, Allah Ta'ala dia nak turunkan muhkamat mutasyabihat ke? Dia nak jadikan orang Islam orang kafir ke? Dia nak bagi ada Nabi tak ada Nabi ke? Zaman kita ni tak ada Nabi ke? Nak ada Nabi ke? Nabi akhir zaman ke? Akhir zaman ni nanti ada dajjal, ada susah ke? Ikut dia lah. La yus'alu amma yaf'al. Tak dipersoal pada orang Ta'ala apa yang dia perbuat. Bahkan kat kita lah yang akan dipersoal. Apa yang kita buat dengan akal dah diberi, petunjuk dah diberi, Nabi, para ulama, pewaris Nabi, kenapa kita buat tak reti? Itu yang persoalannya. Baik, macam mana pun tengok jawapan dia nak beri. Cuma dia jawab ni ilmiah lah kan? Baik, tengok. Kata dia, maka jawabkan dengan bahawasanya macam ni. Nak kata kenapa ada muhkamat, ada mutasyabihat, dan kita dah bicara lepas dah. Memang sepakat kalau ikut yang kuat yang disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, kandungan ayat Quran ni ada muhkamat, mutasyabihat. Bahkan Quran sendiri memang maksud dia macam tu,
minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Kita dah bicara tu, saya tak ulang lah terjemah tu. Saya anggap tuan-tuan familiar lah dengan benda tu kan. Baik. Macam mana nak jawab ni? Maka jawabnya bahasanya macam ni. Quran itu diturunkan dia, Quran ni atas beberapa jalanan lughah Arab. Pertama dia nak, Allah pengarang kita ni nak mention kan, ada kenyataan dalam Quran ni Allah Ta'ala bagi tahu kat kita dan maklum kat kita. Quran ni Allah Ta'ala turunkan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Quran ni Arabi. Itu yang terjemah dia pakai sini, jalanan lughah Arab. Turun ni Arabiyan, berbentuk bahasa Arab. Dari segi Arab, Quran ni bahasa Arab. Jadi bila bahasa Arab, mestilah turun dalam ragam tata bahasa Arab. Takkan turun dalam uslub tata bahasa Melayu. Jadi antara ragam bahasa Arab ni, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Ada istilah yang saya sebut dulu, kalau kaedah ilmu balaghah dalam bahasa Arab ni, dia disebut ada istilah hakiki, ada majazi. Bila Allah Ta'ala mention dengan kita yang dia kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, Quran ni Arabi. Antara Arabi ni apa dia? Usluban. Arabi dia sebut uslub. Antara Arabiyyan lughatan, lughah dia lughah Arabi. Antara dia apa dia? Antara dia nahwan, sarfan, qawaida. Nahu dia, sorof dia, qawaid dia. Antara dia zuqan, zuqi dia, cita rasa dia, macam mana cara nak ambil faham. Antaranya balaghiyan, balaghah dia, bayanan, badian, wa ma'anin. Bab dari segi ilmu ma'aninya, bayannya, badi'nya, panjang kalau saya sebut itu. Jadi bila sebut Arabi ni, semua perkara yang berkaitan dengan bahasa Arab, Quran turun dalam bentuk macam tu. Pasal Allah Ta'ala maklumkan kita, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Yang tu yang nak faham bahasa Arab. Okay. Jadi kalau turun dengan lughah Arab, mestilah uslub Arab. Antara uslub Arab ni ada istilah hakiki, majazi. Bahasa kita duk pakai ni muhkamat, mutasyabihat. Itu pertama jawapan dia bagi. Baik, maka setengah makna sebahagian daripada jalanan mereka itu Arab ni ialah dibercakapkan. Ni bahasa sana guna bahasa ginilah, saya tukang baca je. Dibercakapkan dengan secara pinjaman cakapan, itulah dipanggil majazi atau istilah kita ni mutasyabihat. Dan kinayah, sering-sering. Kinayah ni diguna bahasa sering-sering. Sering tak tahu. Kalau majazi pinjaman, kalau kinayah ni sering-sering ni apa nak buh bahasa Melayu Sering-sering tujuan dan isyarat. Perli lah bahasa mudah. Kinayah ni perli lah bahasa mudah gitu. Sindir kinayah. Sindir bahasa pun sedap. Perli sindir. Contoh kinayah ni, kalau kita belajar fiqh, kita akan biasa istilah kinayah. Lafaz soreh, lafaz kinayah. Tu kinayah. Kalau seorang suami dia kata aku cerai kau, itu soreh kan. Kinayah ni macam mana? Mu balik rumah mak pakmu, mu kelik rumahmu, kelik rumah mak pakmu, aku tak nak tengok mukamu dah. Benda tu cerai ke? Kinayah. Sindir. Kinayah juga antara kadang-kadang tempat bahasa dia, bahasa terbalik pun kinayah. Tengok anak kita gebak pokok tu, naik tinggi lagi, naik lagi. Jatuh cepat sikit tanam kat bumi ya. Betul bahasa tu, kinayah. Untuk kinayah. Dia ada kinayah ni pun ada bahas dia macam-macam lah. Sekali lalu sebut itu. Jadi yang tu ialah antara uslub Arab.
Yang tu yang kalau kita mengaji duduk pondok khasnya tuan-tuan, itu yang kena ngaji semua ilmu-ilmu ni untuk memahamkan Al-Quran. Dan kalau kita atas kita bicara ayat mutasyabihat ni, apa masalah dia? Masalah dia Wahabi, sebut pergi Wahabi tu. Puak-puak ni, dia ni, mereka ni asalnya bukan daripada puak apa golongan-golongan alim ulama yang pakar-pakar dalam ilmu bahasa Arab. Pasal Muhammad bin Abdul Wahab ni, dia ni bukan orang, nak sebut macam mana, orang yang ada bermasalah dalam fahaman Arab, dan yang membantu dia untuk menguasai khasnya tanah Arab yang sampai dipanggil Arab Saudi tu, Saudi, yang sebelum Bani Saud ni menguasai bahasa Arab, menguasai Makkah, semenanjung tanah Arab ni. Tanah Arab dia bukan nama Arab Saudi, dia ni nama Jazirah Arabiyah, itu ya nama lama dia, semenanjung tanah Arab. Macam kita semenanjung tanah Melayu, mai ni Malaysia, tukar gitu. Semenanjung tanah Arab tu dipanggil Jaziratul Arab. Daripada dulu zaman Rasulullah sampai sekarang, sampai sebelum Arab Saudi, Bani Saud ambil, geng-geng Wahabi itulah ambil itu, nama dia Jazirah Arabiyah. Jazirah Arabiyah, mai Arab Saudi ni Arab Saudi, dia Muhammad bin Saud, betul tak nama dia Saud tak? Muhammad bin Mas'ud itu yang panggil Saudi tu. Jadi dia tukar nama semenanjung tanah Arab kepada Saudi. Dia tukar nama tu. Jadi dari segi nisbah tukar nama tu satu, dan Bani Saud ni, Muhammad bin Mas'ud ni, dia asalnya bukan orang terpelajar, orang cerdik pandai. Dia orang Arab nomad yang duk pindah randah padang pasir, bukan agamawan, bukan ilmuwan dari sudut bahasa, bahkan dia ni orang darat, bahasa mudah gitu. Macam orang asli ambil alih negara Malaysia, gitu. Habis bahasa Malaysia lingkup punah habis. Ni orang Arab yang tak kerti bahasa Arab sastra, lepas tu dia buang semua apa ulama-ulama kita, dia memerintah dengan faham Quran dengan bahasa orang asli Arab, bukan orang asli yang kerti bahasa sastra bahasa Malaysia. Macam mana orang asli saya sebut ambil alih kerajaan Malaysia tu. Ni orang asli Arab Saudi, orang Badui tu, orang asli Arab Saudi, dia ambil dengan dia tak kerti semua uslub Quran, nahwu, surah, apa pun tak kerti. Dia ambil Quran mentah-mentah, faham mengikut cara dia, zahir ayat. Satu jadi babak Wahabi tu. Tu latar belakang berlaku sejarah sikit kenapa dan mengapa tu. Satu mula-mula pemerintahan dia semua pening. Orang perempuan tak boleh bawa kereta, ni bid'ah, ni bid'ah, ni bid'ah, ni bid'ah. Siapa? Ambil zahir hadis. Oh ni bid'ah. Betul dia tamadun sikit, dia kerti sikit, baca kitab sikit, jumpa sikit, baru jumpa hadis, baru jumpa tu ulama, orang kutuk dia, orang kritik dia, kelebak kelepuk, baru tukar. Oh boleh tukar. Sampai sekarang sampai pemerintah dia kata ni Wahabi ni tak boleh pakai. Oh pula. Kan? Panjang tu kalau saya sebut tu. Satu kena baca, kalau di sebuah buku ada kitab dia panggil Tarikhun Najdi. Ada satu kitab khas bicara tentang tarikh Najdi ni, yang macam mana Wahabi boleh ambil alih, ada asal usul dia kenapa tu. Sikitlah sana. Jadi Quran ni antara bahasa dia, uslub dia bila Quran dan Arabi, antaranya datang dengan istilahnya majazi, ada kinayah, ada sindiran lagi, dan ada isyarat. Istilah isyarat ni maksudnya ada perkara yang tersirat di sebalik yang tersurat. Ini turut bahasa ni, isyarat. Isyarat pun macam-macam, ada isyarat lafaz, ada isyarat kalimah, ada isyarat sirah, macam-macam kalau kita belajar ilmu tafsir kan. Isyarat ada isyarat nahwi, ada isyarat sorfi. Ada isyarat nahwi ni yang tak apa, datang dengan taukid, auzanul mubalaghah, datang dengan sifatul musyabah, bismil fa'il. Saya sebut tadi tuan-tuan melengung kan. Pasal apa? Tuan-tuan bukan mengaji Arab-Arab je tu. Dengar lah saya sebut kan. Pasal apa tu? Pasal itu disiplin dia. Mana nak faham baca Al-Quran ni kalau kita tak faham disiplin Arab tu. Baik, sekali lalu saya sebut itu. Jadi kalau saya nak sebut sikit dengan rumusan ulama sebut, sekurang-kurangnya ada 12 ilmu bahasa Arab yang perlu kita kuasai untuk memahamkan Al-Quran tu dengan uslub Arab tu.
Qur'anan Arabiyan, dengan uslub Arab, dengan gaya bahasa Arab ni perlu ada 12 ilmu bahasa Arab yang perlu dikuasai. Nahwu, sarah, bayan, ma'ani, badi', itu paling terah lah. Lughah, istiqaq, lepas tu qawafi, arud, lepas tu ilmu insya, ilmu khat, ilmu imla. Saya pun tak apa semua nak sebut ni. Ilmu wad'i, nak kenal satu-satu ada 12 ilmu bahasa Arab yang perlu dikuasai. Itu sekurang-kurang. Ada ulama yang sedarai sampai 25 ilmu lughah bahasa Arab. Boleh kita kalau dalam konteks kita mengaji, kita tak jumpa bahasa Melayu, dia tak ada dalam kamus bahasa Melayu ni untuk faham bahasa Melayunya tu, tak ada. Satu orang yang tak biasa terjun mengaji bahasa Arab ni, dia tak faham kenapa uslub Arab ni macam ni. Baik. Jadi bila Allah Ta'ala dia sendiri mention kat kita, dia turun inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, tengok-tengok tak ada ayat yang berbentuk majazi. Macam mana? Laki tak? Tak apa ni, semua ayat muhkamat. Tak ada satu pun mutasyabihat. Tak ada satu pun ayat hakiki, majazi, ayat kinayah, bayan, mani, badik. Tak ada langsung kesenian dalam Quran. Apa ni? Ini buku undang-undang hukum robot ke apa ni? Tak ada langsung cerita masalah-masalah bahasa, ada uslub-uslub apa kesusasteraan ni. Tak ada langsung kerai beku je. Memang ada pun orang-orang dulu kata macam tu. Satu antaranya Allah Ta'ala turunkan dalam bentuk ada yang muhkam, ada mutasyabihat. Yang tu yang atas istilahnya dipanggil Quran ni mukjizat. Apa maksud mukjizat? Dia i'jaz. Apa ni i'jaz? Orang kafir yang pakar sastra ni turun je ayat Quran, tak payah banyak, satu je. Dia kan kata satu surah, satu huruf yang mereka tak pernah dengar, yang mereka ni mendakwa mereka pakar dalam bahasa Arab, sastra Arab punya pakar, handai-handai dikagumi oleh pengikut mereka sampai jadi juru cakap mereka ni ialah orang yang pandai bersastra, bersyair macam-macam. Ayat Quran turun, antaranya ayat-ayat yang ada huruf-huruf tunggal di hadapan, turun satu huruf ya, bukan satu ayat, satu huruf ya. Orang Arab yang pakar sastra tu tak cengat. Itu kata mukjizat Quran. Turun apa? Qaf. Orang Arab dengar macam ni. Ma sami'na bihadza, kami tak pernah dengar ni. In hadza illa ada sebut in hadza illa syai'un ujab, ni satu perkara yang sungguh pelik. Apa ni? Kami tak pernah dengar ni sebelum ni. Dia padahal dia ahli sastra, pakar punya, dikagumi oleh semua pakar-pakar sastra ni, dia paling pakar kali. Dia dengar ayat Quran satu huruf, baru turun qaf, nun, sad, satu huruf ya. Dia dengar macam ni dah. Sad wal Qur'ani dzidzikr. Dia dengar macam ni dah. Sad. Tu kata dia ijaz. Tu bukti Quran tu adalah bukan kalam Rasulullah. Dia kalam Allah. Boleh? Faham saya cakap apa? Itu yang Yasin, tu mutasyabihat lah tu. Toha, tambah bunyi macam tu umur duk baca kan. Apa dia? Kaf ha ya ain sad. Arab dengar. Dengar undang-undang bacaan dia, ada ma'arif li sukun, mat lazim, harfi musaqqal, kalimi musaqqal, ada di situ mak asli panjang baca, dengung tak dengung, ada dengung-dengung pula yang tak pernah dengar orang Arab baca sebelum ni. Inna hadza, ada dengung pula inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ujung dia ada serupa saja, ada ilmu badi' situ. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia dengar tu pun tak berlawan lah. Baru lafaz, baru bunyi ujung, baru inna, baru satu huruf, belum dari segi fakta sejarah dia, ilmiah dia, cerita langit bumi dia, ilmu-ilmu yang ada dia, yang tersurat, yang tersirat, tu yang hakiki, yang majazi. Macam tu Quran tu mukjizat.
Satu siapa dok kata macam mana kita bahas lepas, kalau kata ayat Quran ni semua ayat Muhammad, memang bengong. Tambah ayat mutasyabihat kata Muhammad, oh dia bukan bengong. Saya dok sebut lalu bahasa dia apa, bengong. Itulah bahasa saya. Ada orang tak suka bahasa bengong tu. Untuk nak kata apa, bengong bodoh semua tu lah. Bahkan saya ngaji, pasal ada orang dia memang allergic sikit dengan bahasa-bahasa tu yang bodoh, bengong. Quran mengguna bahasa tu lah. Saya qulus sufaha, cuma kau dia tak faham bahasa Arab kot. Akan berkatalah orang-orang yang bengong lah. Sufaha tu safihun sufaha. Dia kata apa ni, duk kapi-kapi ke orang. Quran pun keluar, Quran istilah ada kafir lah. Qul ya ayyuhal kafirun, hoi orang kafir. Quran guna bahasa kafir. Innal munafiqina lakadzibun, Quran guna bahasa orang munafik ni bohong besar. Quran guna munafik. Innamal musyrikuna najas, Allah Ta'ala guna istilah musyrikun, najis, mughalazah, babi. Sebut Quran. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, Allah Ta'ala ubah Bani Israel yang degil dengan perintah Allah Ta'ala, tak mau ikut taat dengan Nabi Musa, dengan kitab Injil, dengan kitab Taurat tu. Ada sebagainya Allah Ta'ala tukar jadi kera, jadi monyet, jadi beruk, jadi babi. Tu nak sebut bahasa terjemah tu, bahasa tu lah. Jadi maksudnya memang ada bahasa-bahasa gitu. Duk allergic sangat pasal apa? Nak allergic ni mu cakap, duk cakap tu boleh jadi kufur. Tu kena allergic tu. Ya apa ustaz ni suka marah-marah orang? Habis tu dah memang tak betul nak marah. Orang kata bukan cakap lembut-lembut ya. Ada tempat kena lembut, ada tempat kena marah. Tuan-tuan, anak tuan-tuan semua tuan lembut, ya tak boleh marah. Bertuah lah, wali ke apa? Mohon bahasa gitu. Kalau babi lah ambil tak nak makan tuan-tuan punya tanaman, masuk dalam ladang, tuan-tuan buat kebun, buat pagar, babi masuk. Macam mana halau babi? Oh babi, keluarlah mu daripada kebun aku ni. Janganlah musnahkan tanaman aku. Oh babi, oh ya Allah, babi, oh babi, keluarlah babi, oh macam tu. Dah ambil senapan, kalau ada senapan tu pedih, bom. Lah. Bom. Ambil muncul bola tu, baling 3 ketul kali. Kebum bam. Lari. Boleh faham ke tak? Ada tempat kena bagi macam tu kan? Ada tempat macam tu lah. Nak sebut sikit lah dalam usul-usul bahasa gitu kan. Okay. Baik. Jadi Al-Quran ni antara ragam ni tu yang mukjizat tu. Mula tu dengan macam-macam cara. Kalau cerita Nabi Musa dalam Quran, tak silap saya ada 9 tempat. 9 tempat dalam Quran, semua dengan uslub berlainan. Dalam surah Baqarah cara surah Baqarah, dalam surah Toha cara surah Toha. Dalam surah juzuk 30 pun kita jumpa hal ataka hadithum Musa idnada rabbahu. Nak campur surah lain pula lah. Bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Tempat lain bunyi lain pula. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Oh lain tuan, uslub lain. Tani surah ni lain, surah ni lain. Cerita yang sama tapi uslub berlainan. Orang Arab dengar. Tu Quran. Saya nak syarah apa? Quranan Arabiyyan. Arabi. Baik, padanan tu kot kan. Yang tu yang dia kata ada tujuan dan isyarat dan lain-lain lagi. Yang tu nak tahu betul-betul memang kena ngaji ilmu dia lah. Saya sebut tu sebagai sedikit bayangan Quran ni macam tu kah? Ya. Dia pasti yang tersurat satu, yang tersirat tu yang Quran ni sampailah ni. Siapa yang faham betul-betul dengan uslub Quran ni, dia termasuk dalam istilah kitab panduan, kitab atau wahyu pasal dia kalamullah yang tidak yang masih belum habis khazanah untuk kita boleh explore dan menerokai dia bagi siapa yang mempunyai kelayakan dan ahli dalam dia. Kita yang tak erti ni macam tak ada apa-apa Quran. Sebab kita tak erti. Dan tak erti itu bukan tengok terjemah.
Kalau kata silap, nak reti ni bukan tengok terjemah, reti ni tengok Arab tu sendiri. Panjang kalau saya nak sebut tu. Kalau tuan-tuan ada kesempatan pergilah ngaji, jumpa tuan-tuan guru yang hurai dalam bab macam tu, kita akan tengok Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang tu yang kita jumpa kitab tafsir, ulama sebut pun tafsir ni, tafsir Ruhul Ma'ani style lain, Tabari macam lain, tafsir Qurtubi macam lain. Masing-masing mengikut futuhat, maksud pembukaan yang Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala ilhamkan pada hari ulama macam mana nak memaham kalam Allah, apa isyarat, apa dilalah yang ada dalam dia. Baik. Dan lain-lain lagi di sini sekira-kira kata dia, kalaulah diturunkan dia Quran ni dengan ayat-ayat muhkamat kesemuanya, kalau semua muhkamat aja, nescaya berkatalah mereka itu, orang kafir ni yang tak suka dengan Nabi Muhammad, tak beriman dengan Allah Ta'ala, dia akan kata apa? Sesungguhnya Quran ni diturunkan dia dengan lugah dan cakapan kita, maka mengapakah tidak disebutkan padanya akan segala keelokan lugah kita? Boleh faham? Yang tu yang saya sebut tadi. Orang Arab, antara kesenian dia ada ilmu kesusastraan mengikut kaedah dia. Bila turun semua ayat hukum je, misalnya apa? Makan babi haram, disebut macam tu, bahasa-bahasa macam tu, tak ada kesenian langsung. Nanti orang kafir Quraisy yang tak beriman Rasul kata apa? Macam ni Al-Quran, kata turun dengan bahasa Arab, tak ada seni langsung. Tu. Jadi sebelum dia bercakap, Allah Ta'ala alimun bizati sudur, turun ayat Quran, siap turun tu, tutup mulut siap dah orang kafir, tak boleh nak kata apa dah. Apa? Pasal apa? Mukjizat. Itulah antara makna mukjizat tu. Ijaz tu maksudnya turun je, orang Arab tak boleh kata apa, tak boleh nak kata apa, tak boleh nak buka mulut langsung nak petikai apa yang diturunkan ke Rasulullah tu, yang Rasulullah kata ni kalamullah, dia tak boleh nak kata apa langsung seawal-awal ikra. Rasulullah ummi, Allah Ta'ala perintah apa? Kata dia unzila alayya Quran. Siapa yang turun? Kata dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbul Alamin. Allah Ta'ala turun ke aku Quran, yang turun kepada aku ni wahyu Jibril, kata dia malaikat. Lebih kurang cakap Melayu kita gitulah kan. Apa diturunkan kamu? Pertama sekali Allah Ta'ala turunkan aku Jibril kisah macam ni. Kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bayangkan golongan yang ummi, Rasulullah sendiri ummi, tapi turun tu suruh baca. Tak pelik? Pelik awal lagi. Siap. Ummi suruh baca. Nak baca apa? Tu pelik tu. Nak menunjukkan bukan ayat tu daripada Rasulullah sendiri. Kalau Rasulullah ummi, takkan dia nak suruh orang baca. Okey. Syarah tu panjang. Semua tu nak menunjukkan bahawasanya ada dilalah menunjukkan benarnya Al-Quran tu ialah kalam Allah. Seawal-awal turun ayat Quran yang pertama sampailah habis hujung ayat Quran, tak ada siapa boleh keluar mulut untuk mempertikaikan apa yang ada dalam Quran. Tutup mulut awal lagi lah. Tu yang kata dia Quran ni mukjizat. Mukjizat. Jadi kalau atas orang kafir ni, dia akan bersoal mengapakah tidak disebutkan padanya akan segala keelokan lughah-lughah kita. Lughah kita tu lughah Arab lah. Yang saya sebut tadi Arabian apa? So, ilmu kesusastraan ni tak ada bayan, tak ada ma'ani, tak ada banik. Bahkan Al-Quran ni, datang Quran, orang Arab tu yang dia sangka dia dah pakar bahasa Arab, turun Quran, mereka belajar bahasa Arab daripada Quran. Bahasa Arab yang asal bahasa Arab dah pakai, turun Quran, orang Arab terpaksa tukar bahasa dia. Pasal apa? Pasal tiru uslub Quran dan bahasa Quran dan istilah Quran. Sampai macam tu jadi kat orang Arab ni. Sampai budaya Quran tu lagi kuat membahasakan bahasa Arab daripada bahasa Arab tu budaya dia membahasakan Quran. Boleh faham saya cakap apa? Yang tu tuan-tuan kena ngaji khas tu, ada tarikhul adab, sejarah kesusastraan Arab zaman apa jahiliah macam mana, awal Islam macam mana, lepas zaman kemudian macam mana. Quran tetap di atas mukjizat dia tu, tak berubah sampai akhir zaman. Bukan zaman Nabi je orang tak boleh tanding, sampai sekarang ni tak ada orang nak boleh tandingi apa konten yang ada dalam Quran. Bahkan nak kata gini, zaman lah ni makin ramai orang tak reti nak ambil faham daripada Quran pasal tengok terjemah. Tak pernah belajar disiplin-disiplin dalam bahasa Arab, macam mana nak faham kaedah-kaedah Quran, ilmu kesusastraan yang ada dalam bahasa Arab, kerana hanya bergantung pada terjemah yang ada, lepas tu nak explore pula.
Untuk minta pula pandangan. Atau istilah apa, buat halaqah, apa istilah kita hari tu ada sebut tadabbur Quran. Konon tadabbur, bukan tadabbur Quran, makna pun tergigih nak baca, nak faham sikitlah. Saya sebut sekali lagi tu, orang marah pula. Tak ada langsung apa alat nak faham. Kalau orang yang ada akal, dia tengok kata tadabbur apa, aku mengerti. Kat tuan-tuan lah, kalau saya baca wal asr innal insana lafi khusr, bagi tadabbur sikit, tadabbur. Aku Fatihah tak erti makna, bismillah pun dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Kasihani. Kalau yang tu minta hurai pun cirit aku. Macam mana nak tadabbur? Okey, sikitlah saya sebut gitu kan. Pasal kita tak belajar disiplin, pasal nak faham bab macam tu, dia mesti ada satu bekalan ilmu, backup ilmu yang sangat banyak. Dengan latihan, dengan kemahiran, baru boleh explore Al-Quran. Baik. Jadi di atas kata orang kafir, kalau andai kata diturunkan semua ayat Muhammad tanpa ayat-ayat yang nama mutasyabihat ini, ayat-ayat majazi ini semua turun hakiki saja, maka pasal inilah Allah Ta'ala menurunkan di Al-Quran ni di atas dua jalan, iaitu ayat Muhammad mutasyabihat. Bahasa lain dia ayat hakiki, ayat majazi. Ada ayat-ayat berbentuk frasa-frasa hukum, fakta-fakta, dan ada dalam bentuk yang berbentuk sastra yang turut bahasanya. Allah Ta'ala sebut misalnya contoh sastra, Allah Ta'ala haramkan babi, bukan Allah Ta'ala sebut babi, Allah Ta'ala sebut innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Allah Ta'ala haramkan daging babi dalam bahasa. Kalau orang tak faham bahasa macam geng-geng Wahabi tu, Wahabi lah kena, dia memang faham macam tu lah. Sampai ada yang bagi huraian, babi ni yang haram ni, Allah mention kat kita yang haram babi ni daging aja. Jadi lemak babi tak apa, kulit babi tak apa, yang haram ni babi itu pun daging babi, pasal Quran sebut daging babi. Jadi daging babi memang tak boleh, itu pun daging babi ni haram makan aja. Haram makan ni, haram dia daging. Kalau dah ubah rupa, tak bentuk daging babi dah, ubah rupa dalam bentuk lain, dah bentuk gelatin ke apa, tak apa dah, halal dah, pasal yang haram ni daging babi. Ni puak-puak babi ni. Saya sebut dengan bahasa itulah, bahasa saya pun babi tu saya guna bahasa majazi lah juga. Majazi lah tu. Kalau ikut ulama kita, dia kata apa? Bukan macam tu faham dia. Dah Allah Ta'ala haramkan daging babi, lemak babi, tulang babi, tak apa. Pelotak mu, siapa dia ajar faham gitu? Bodoh faham gitu. Itu uslub orang bengong. Keedah ulama kita yang tersirat ni apa? Allah Ta'ala kata dia haramkan daging babi ni. Daging ni dia adalah maksud daripada sesuatu binatang. Kalau daging pun babi, tulang macam. Kalau daging mu haram, tulang lagi haram lah. Weh, jangan luruh benda mu. Bunyi situ lah kan. Janganlah dia buat bodoh gitu. Kalau macam bahasa Quran, wala taqrabu zina, jangan hampiri zina. Apa maksud dia? Kalau hampir tak boleh, takkanlah boleh buat zina, jangan buat bengong. Hampir tak boleh, zina tak apa. Enak dah. Itulah bahasa sastra. Boleh kan? Kalau Quran kata innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha wa ma fawqaha. Allah Ta'ala tak malu pun untuk membuat misal dalam Quran, walaupun ada serangga, unggasan walaupun sebesar nyamuk, ataupun binatang yang lebih kecil dia tu. Buat misal laba-laba, nyamuk, lalat, semut. Tak ada binatang lain yang nak sebut. Kalau ada orang yang tak ada akal, kata dia, apalah Quran sebut nyamuk, semut, laba-laba. Kalau orang ada berakal macam mana? Kalau laba-laba pun kena atas batas hidungmu, sepakmu, sampai mampu mu tak boleh nak bangkit, mu nak kata apa? Tu orang cerdik je tu. Orang bodoh tadi, apa nak sebut semut, laba-laba? Laba-laba pun kena atas batas hidung. Orang sembah tokoh ni macam mana laba-laba buat sarang? Kama salil ankabut ittakhazat baita. Bahasa Quran biasanya. Laba-laba buat sarang, dia buat sarang, panas pun kena, hujan pun kena. Lah, tak boleh beri mudarat, tak boleh bagi manfaat kat dia. Maksudnya apa? Tak boleh lindung, dia boleh jadi tempat makan. Silap kalau serangga besar, tempat-tempat makan dengan dia sekali sapu mapuh habis.
Sarang dia tu. Orang yang duk sembah tokoh berhala selain pada Allah Ta'ala, yang i'tiqad dia berpegang bersandar selain pada Allah Ta'ala, berpegang pada masih Allah, macam mana labah-labah. Macam tu kan. Bahasa tajam Quran dalam. Tu bahasa sastra tu. Tu turun Quran tu. Orang Arab yang pakai sastra ni dia tengok macam ni. Melengung ni turun-turun yang Quran tu. Melengung. Kita tak kerti apa, kita baca nyamuk lalat. Kita duk bodoh tu. Kita tak kerti. Tu yang nak saya sebut, nak faham betul-betul Quran tu ada sekurang-kurang 12 ilmu untuk kita kuasai, baru faham. Tu pun bukan faham terang mana pun. Sikitlah saya sebut gitu. Jadi tu yang turun dalam bentuk ada mutasyabihat. Maksudnya apa? Pasal nak menunjukkan Quran ni betul mengiyakan sebenarnya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, bahkan orang Arab sendiri jadikan Al-Quran ni untuk dia nak tiru, nak menunjukkan hebatnya dia pandai bersastra. Quran mengatasi ke ilmu kesusastraan mereka sampai apa yang turun dalam Al-Quran ni mereka belajar daripada Al-Quran untuk memperbaiki ilmu sastra mereka. Tu tak payah nak. Seingat saya masa duk ngaji dulu ada sebut bahas dalam kita kitab tafsir. Itu orang Arab ni antara satu sentences yang mereka sangat bangga di kalangan orang Arab dulu, satu perkataan dia kata al-qatlu anfa lil qatli. Ada 4 kalimah. Al-qatlu anfa lil qatli. Apa maksudnya? Perbuatan membunuh orang, dia anfa lil qatli, dia boleh menafikan perbuatan membunuh orang lain. Orang Arab ni pada dia sebelum turun ayat Quran, ini satu ungkapan yang pada mereka sangat besar, hebat perkataan ni. Satu kaedah, satu uslub nak jaga masyarakat. Kalau kata orang ni bunuh, kita bunuh dia balik. Bunuh ni boleh mencegah daripada perbuatan bunuh. Yang tu maksud al-qatlu anfa lil qatli. Dia bangga sungguh. Al-Quran nak counter ayat Quran tu, Allah Ta'ala turun tiga kalimah. Memang 4 ni 3. Pula tu 3 ni sampai sekarang hurai dia tu tak habis-habis. Allah Ta'ala kata fil qisasi hayatun. Tuan-tuan tak ini bahasa Arab, tuan-tuan tak pandai nak potong tu. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Panjanglah ayat tu, tapi dia punya balaghah dia tahu mana? Fil qisasi hayatun. Dalam hukum qisas ada kehidupan. Satu qisas tu. Qisas bukan bunuh semestinya bunuh balas bunuh. Ada bunuh tak boleh balas bunuh. Ada bunuh yang kena bunuh. Bapak bunuh anak, bapak tak boleh dibunuh sebab bunuh anak. Tak boleh. Tak boleh. Orang kafir tak boleh orang Islam tak boleh dibunuh dengan sebab orang Islam bunuh orang kafir, tak boleh. Pasal orang kafir dengan orang Islam, orang kafir low standard, low class. Mana boleh orang Islam dibunuh dengan sebab kisos, dengan sebab bunuhnya orang kafir? Mana boleh? Tak boleh. Tapi kalau orang kafir bunuh orang Islam, hoi, gila apa bunuh kami? Hamba tak tahu ni kawan kami. Tok, hampa duduk kami pun menumpang tanah air kami. Hampa boleh bunuh orang kami. Tu. Jadi asal nak sebut perkataan kisos ni, dengar kisos tu, Quran sebut fil qisasi, pada hukum kisos. Huraian panjang sampai lah ni, duk kelahi-kelahi pun, duk cerita dulu, duk kelahi-kelahi pun masalah kisos lah. Fil qisas ni ada hayatun, ada kehidupan. Macam mana kisos boleh hidup? Bahasa dia bestnya. Orang Arab dengar hak tu, habis kantoi lah. Pada dia tak ada apa dah bahasa Arab ni. Semua Quran monopoli bahasa sastra dia, ilmu dia, kepakaran dia, benda-benda yang menakjubkan buat sastrawan Arab dulu. Bila turun dia Quran, khasnya turun ayat-ayat mutasyabihat. Tadi tu ayat muhkamat tu. Fil qisasi hayatun. Turun hak tu ya, tercengang dah. Tak ada apa, tak ada arah nak lawan Islam ni, tak ada apa dah. Siapa? Sastra pun tak boleh, syariat pun tak boleh, akidah pun tak boleh, fiqh tak boleh, tasawuf tak boleh, apa pun tak boleh lawan. Maksudnya apa? Cantik sangat Islam ni. Yang tu yang akhirnya sampai Amul Fatihi, Rasulullah bila sampai dia berlaku Hajjatul Qada tu last kali pada umur Rasulullah, macam mana? Sampai
ramai orang Arab yang asalnya nak bunuh Nabi. Bila Rasulullah boleh masuk Mekah, boleh buat boleh masuk dengan tawaf, asalnya buat ibadat haji yang qada daripada tahun lepas Hudaibiyah apa tu, macam mana? Dia asal tak mau masuk Islam, tapi Islam telah masuk dalam hati aku. Sampai macam tu. Dia tak nak masuk Islam, degil, tapi macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah, macam tu. Tak pernah berlaku dalam sejarah, kan? Melainkan hanya berlaku dalam sejarah Islam, sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Panjang tu kalau cerita-cerita. Yang tu kalau kita tengok sejarah, kita tahu Islam ni, kita kata bestnya agama Islam. Memang best lah, cuma kat kita lah, kita tak belajar elok-elok sampai kita ni tak berapa minat dengan Islam. Islam ni dengan layu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, bagi kita dengan kita belajar walaupun sekecil macam ni. Asalnya nak cerita muhkam mutasyabihat, tapi dengan sebab tu boleh kena macam tu. Apa dia ilmu yang nak bagi kita faham Islam ni, bagi faham betul Quran ni. Tu yang halobo nak mengaji, nak belajar. Yang tu yang nak, kalau boleh tambah pula dah pencin, tak ada sibuk apa dah, macam mana aku nak pergi duduk tempat nak mengaji. Sungguh ada pula tok guru yang betul-betul nak ajar ni satu nak pergi faham Quran ni. Aku nak duduk situ, biar hidup mati aku duduk tempat tu. Aku tak mau lain lah. Kalau aku tak reti benda lain, aku tak ada harta benda pun, tambah duk PKP ni nak sekolah apa tak boleh, aku kira duk pondok lah. Contoh lah kan, duk cari. Tak ada jauh-jauh pergi duk pondok Lenggong boleh. Okay. Baru duk susun lagi lah. Saja sebut gitu. Dia orang kata nak duduk wayang-wayang, tak tahu, tak bagi elan lagi nanti. Baru duk susun tapak pun ada benda tak tolak lagi, nak sebut pun payah kan, nak bagi awak bagi B. Memang ramai dah bagi pun macam-macam lah. Yang terdekat ni masjid tu pun dalam baik boleh apa nak sebut, baik boleh apa, nak upgrade sikit lah. Lantai ada yang simen tak selesai lagi, wiring pun ada yang tak selesai bekas dulu, yang dah berabuk dah, baru duk punggah-punggah barang apa, khazanah lama yang tinggal apa tu, berabuk ada kemai-kemai. Perlukan lebih kurang 10,000 ya untuk lantai simen. Nak buh mozaik mahal sangat, berapa square feet saya lupa dah, tapi berapa tak ingat saya nak sebut square feet tu. Tapi nak bubuh lantai yang kayu susun-susun tu, yang panjang-panjang tu kan, lantai kayu, orang panggil apa tau, wood apa macam tu lah. Yang susun. Kami jarang nak pakai lantai tu, pakai mozaik ni sejuk, upah pun mahal. Yang tu pasang sendiri pun boleh, sambil-sambil tu katok tak pasang, tak pasang. Saya pun kerti pasang ni, semua kerti pasang ni. Nak cerita awak ni, tuan-tuan pun nak pergi pasang boleh. Nak bagi cepat proses tu, cuma nak perlu belanja sikit, ada lebih kurang 10,000 kot. Tak minta banyak-banyak sekali pun, ada benda yang tak terancang lagi, ke depan nak buat tu. Guna ada wiring nak kutip ni pun aircon. Ada belah perempuan muslimat mesti kena aircon pula, pakai kelumbung duk panas. Kalau kipas buka habis keliling pun tak sejuk kan, berkuap ni pun. Lelaki ni gagah lagi, perempuan tu anak buah aircon apa. Kalau tuan-tuan nak bagi, sebut tu, jumpa admin saya, bagi tahu ni nak bagi, silakan. Sangat dialu-alukan. Walaupun kadang-kadang zaman ni zaman sesak juga kewangan nak. Tapi yang sesak, yang duit jenuh ada agak zaman ni lah, duit jenuh kan. Nega lagi hebat pada dulu. Kedai tak buka tapi maju pada dulu. Semua pintu belakang je, saya faham. Tupuk pandar tunggu, depan tak ada orang. Tak faham sudah. Tu apa cerita ni? Itu contoh menega lah, lagi kedai makan lah tu kan. Yang sibuk lah ni duk jalan raya apa, JNT. Selisih 3 lori, 4 lori. Kau payah. Piung main hantar. Tak gaduh buang minyak tenaga masa. Cuma duduk rumah, jangan duduk tidur. Bacalah Quran. Selawatlah banyak-banyak, zikirlah banyak-banyak. Jemaah pun tak boleh pergi katalah gitu kan. Macam mana? Dah tak boleh pergi mana-mana. Manfaatkanlah masa ni untuk buat benda-benda yang kebajikan. Apa kebajikan tu? Tak reti. Mengajilah bagi reti kebajikan tu apa. Macam tu sekali lalu kan. Dan memang kaedah terbaik dia berjumpa mengaji, hal tu terbaik. Dah tak ada, orang kata tak ada rotan, akal guna pilih apa yang boleh untuk kita isi dengan suasana yang macam ni. Tak tahulah ke depan nanti macam mana, bunyi nak ketat lagi macam hal kita, macam mana pun kehidupan tetap diteruskan
mesti kena jaga iman, mesti takwa. Tak ada jalan lain kita bersandar melainkan hanya pada Allah Ta'ala. Mesti macam mana nak terbitkan tanda cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita ni umat dia. Macam mana nak hidup dalam keadaan beriman tu, mati beriman tu, macam mana, apa kefiat dah. Tak pernah belajar, tak pandai dah kan? Tak reti kita nak isi masa kosong tu. Saya ngaji kalau tok guru biasa dengar dulu kan, tapi kita tak biasa kenal. Kita apa? Dia bandingan dia macam kita duduk dalam penjara. Tuan-tuan kalau kena penjara buat apa? Itu buat apa? Duduk. Kalau 5 tahun kena penjara lah, dia buat apa? Duduk penuh. Yang tidur. Macam tu kan? Alah. Duduk penjara tempat paling best sekali untuk menanjatkan Allah. Ya Allah, aku ni tak ni. Aku ni tak ada apa dah. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Bertuahnya aku jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun duduk penjara ni aku kenalmu ya Allah. Duduk luar tu aku duduk banyak kenal makhluk. Lalai aku daripada-Mu. Duduk dalam penjara ni aku kenalmu ya Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku zalim, aku banyak lupa dengan-Mu, aku tak tauhid-Mu ya Allah. Ni mujurlah aku masuk dalam penjara. Nabi Yusuf tu. Orang dalam penjara beriman dengan sebab dia. Hak luar plastik habis, semua tokoh. Orang penjara semua jadi wali. Pasal apa? Nabi Yusuf masuk dalam penjara. Kita masuk penjara, kita lah jadi hantu rakyat lebih daripada orang lain. Masuk penjara pasal apa? Pasal tak ikut SOP PKP. Tok Imam lah tu masuk penjara. Masuk penjara belajar jadi mencuri. Belajar isap okok, belajar minum ketung dalam penjara. Pasal apa? Pasal geng-geng jahat dalam tu. Bukan dia masuk tu geng jahat jadi baik. Dia jadi jahat. Yang asalnya baik. Itu sikit saya bunyi gitu kan. Saja saya sebut gitulah. Kita tak tahu nak buat apa. Melengur. Habis-habis kuncang pagar. Oi, lepaslah aku. Dah buat apa? Kan kederat kita nak pergi pokah besi tu. Kita main hubungan dengan Allah Ta'ala tu. Apa? Doa tak tahu orang buka pintu penjara. Apa? Penjara ni buat macam rumahmu, aku tengok mu baik sangat. Tak layak asal kurung dengan mu. Bahkan doa kurung, polis yang kurung kita tu dia kata, Ustaz, saya nak dengar Ustaz ngajar apa kat dia orang tu. Saya cemburu pula tengok dia orang duk ahli penjara ni mengaji kat Ustaz. Contohlah kan. Saya pun nak duduk sekali dengan halaqah tu. Saya rasa rugi jadi Pak Gad ni. Bodoh dah lah, memang bodoh. Dia orang ni tengok dulu jahat, tengok boleh jadi baik, boleh sembahyang dengan tahajud, menangis baca Quran pun boleh. Sebab berkawan dengan Ustaz. Saya ni duk bengong Ustaz. Saya kalau boleh nak masuk penjara duduk sekali dengan dia mah. Jangan tak tahu kan? Pasal apa tu? Pasal orang kenal mana baik, mana buruk. Orang tahu mana hak dan batil. Sikitlah sebut gitu kan. Kita dengar cerita-cerita yang tu. Saya ngaji pun masa mengaji surah Yusuf Tutup guru duk cerita Nabi Yusuf ni. Masuk dalam penjara. Tak kan? Dia penjara ni tempat dia bermunajat dengan Allah Ta'ala. Allah Akbar. Jadi benda-benda macam tu pun nak faham macam mana? Tuan-tuan tak faham cerita-cerita kisah saya sebut Nabi, Rasul, apa semua isyarat-isyarat dalam Quran tu, melainkan tuan-tuan kena ngaji untuk guru yang pakar dalam ilmu hakiki, majazi, muhkam, mutasyabihat. Baca satu ayat dia kena 3 hari dia hurai. Cerita satu baru kita faham. Pula tu dengan disiplin bahasa Arab. Kita pula mengaji disiplin tu, kita dengar. Tu yang nak ngaji, nak faham. Tak jemu duduk syarah tu satu hari, hari-hari benda baru, dia ajar. Best. Seronok. Hari ni dengar baru lagi. Hari-hari baru. Kita makan nasi hari-hari lauk tu. Jumpa tok guru yang memang reti ni. Hari-hari kita dengar benda baru dia sebut. Tak bisa dengar lagi ni. Tak bisa dengar ni. Tengok rupa dia semacam dengan kita. Tapi bila dia ngajar, dia sebut tu, Masya Allah. Tak bisa dengar lagi, dia keluar. Selalu dia cerita macam lain. Dia cerita macam lain pula. Rupanya banyak lagi khazanah dia. Kalau boleh nak duduk 24 jam dengan dia, cerita, ngajak. Ni orang macam ni, maksudnya dia dah dapat seronok, dia dah faham dah, boleh menilai dah. Mana emas, mana tembaga, mana kaca dan permata.
Baik. Satulah antara hikmah disebut ni ada muhkamat, ada mutasyabihat. Pasal apa? Bahkan ayat mutasyabihat ni kalau dari segi kandungan makna dia lebih mendalam. Ayat-ayat yang istilahnya bukan dalam bentuk perasa ya, yang ayat-ayat perasa biasa, tapi datang dalam bentuk sastra. Ayat yang bersastra ni sebenarnya dia lebih dalam dan lebih terkesan dalam hati. Bahkan dia ada makna tersurat yang orang lain tak boleh nak hurai. Kalau kita boleh faham tu, kita saja yang akan terasa benda tu, orang lain tak boleh rasa. Itu mahal tu. Tapi kalau faham tak betul, jadi Wahabi. Tu kita punya bicara situlah kita ni. Baik. Jadi tak dapat tidak, maka tentulah ayat Quran ni Allah Ta'ala turunkan di atas dua jalan, iaitu ayat muhkamat dan mutasyabihat. Bahasa lain ni ayat hakiki, ayat majazi. Supaya tahqiq lemah mereka itu daripada meniru dan supaya tahqiq mengemaskan dalam Quran ni dari sudut lemah mereka itu orang kafir daripada untuk meniru. Atau mereka ni musyrikin Quraisy, sastrawan Arab memang tak boleh tiru. Sampai orang Ta'ala cabar untuk tiru, tak boleh tiru. Kalau ada yang cuba tiru dalam sejarah, yang mengaku Nabi kat Yaman tu, nama Musailamah, tu dia tiru. Dia cuba tiru Quran. Pasal Arab lain angkat tangan dah, memang tak boleh tiru. Dia mengaku dia Rasul di Yaman, dia kata Muhammad Rasul di Hijaz, aku Rasul di Yaman. Muhammad turun Quran, aku pun diturunkan Quran. Dia baca lah ayat Quran dia. Dia tiru Quran. Quran ada surah Fil, betul tak? Tapi bukan Fil tu, bukan cerita gajah gemuk, gajah ada belalai, gajah ada gading, gajah badan besar. Itu cerita budak tadika. Cerita gajah yang cerita dalam tu ada sejarah, dan dengan cerita tu mentauhidkan Allah Ta'ala dan menceritakan ada karamah Allah Ta'ala beri, dan ada irhas pada Muhammad SAW tentang dia akan lahir nanti, dan isyarat kelahiran dia nanti dengan peristiwa bergajah tu. Apa dia? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dalam bentuk soalan. Allah Ta'ala takkan dia tak tahu, tapi datang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hangpa tak bisa tengok ke bagaimana Allah Ta'ala telah, Tuhan kamu yang sebenar, Rabbul Alamin ni, telah mengerjakan puak-puak Abrahah yang nak serang, nak runtuhkan Kaabah dengan tentera bergajah dia datang daripada Yaman. Macam itulah huraian bahasa dia. Bahasa cerita gajah macam tu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Best tu, Quran sedap tu. Ai tak boleh ni. Sedap mulut ngomong ni. Baca Quran. Sedap tu Quran tu. Best tu. Ada best saya boleh cerita, ada benda tak boleh cerita, tuan-tuan tak boleh rasa best tu. Pasal dia best tu dengan bahasa tu sedap lah. Tengok ujung pun sedap lah. Al-fil kan. Ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Lam duk belakang. Ada rima akhir dia dengan bunyi lembut slow je. Tapi ayat power. Cerita apa? Macam mana tentera bergajah mampu habis semua. Okey. Betul tak nak cerita apa? Nak cerita Musailamatul Kadzab. Dia buat juga cerita gajah. Ada surah Fil turun kat aku. Tak nak dengar? Saya memang hafal tu kan. Itu apa? Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Dia tiru Quran. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Kata Quran turun atas aku. Apa dia? Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Gajah. Apa dia gajah? Apa tahu ke gajah apa dia? Orang gelak dengar ayat Quran dia sebut. Tu dia orang gelak, tapi pengikut dia bengong. Wah, hebat. Jaga Wahabi bengong. Tuan-tuan tak faham, tuan-tuan, Wahabi hebat. Inilah ulama kita, inilah tempat rujukan kita, selamatkan kita daripada akidah yang salah. Duk belajar sifat 20, ni falsafah Yunani. Kita belajar tauhid Allah di arah. Inilah yang sebenar. Ulama dulu ajar ajaran tak betul. Mampulah kan. Saya tak boleh kan bahasa saya sebut Wahabi ni parah tu.
Dia sebut yang tu al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Al-filu lahu khurtunun tawil wa jismun kabir. Tiru kan. Apa dia? Gajah ni, apa dia gajah? Kau tahu tak gajah apa dia? Gajah ni ada belalai panjang, ada badan besar, wa uzunun kabir. Uzunun, ada telinga dia, kembang besar. Kita sekolah tadika. Quran memang surah Al-Fil, sebut fil dengan dengar pun, alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Kamu tak perhati ke macam mana Allah Taala hancurkan tentera bergajah? Sebut pun ashabil fil, berapa ekor gajah? Apa isyarat-isyarat tuan-tuan? Ada setengah riwayat kata gajah tu seekor ya. Pasal apa? Ashabil fil. Dia tak sebut fi'alah. Dia sebut fil, seekor ya. Gajah tu seekor ya. Orang Arab ni kenapa gajah ni? Kenapa datang dengan gajah? Pasal Arab tak ada gajah. Gajah tu datang kita ni daripada Afrika, bawa main masuk, tujuan nak runtuhkan Kaabah. Datang dengan binatang sangat besar, orang Arab tak biasa tengok. Datang gajah, nampak hebat je tak? Orang Ta'ala bagi hapuskan burung kan. Surah Fil tapi dengar macam mana? Meremang bulu roma. Tak takut sejarah tu datang kembali. Sikitlah saya nak cerita apa? Bahasa Quran tu. Macam mana nak boleh sedap macam tu ha? Tak terlambat lagi tuan-tuan nak mengaji, tapi itulah. Kalau takat mengaji masjid je tak jumpa. Saya sebut pun sekali lalu gitu, supaya datang tamak dan haloba untuk pergi mengaji kan. Dengan siapa saja yang boleh mengajar tu, pergi ngaji. Saya bagi syarat. Jadi situlah kalau ikut asal kita bicara yang Al-Quran ni memang tak dapat tidak, mesti ada ayat muhkam, ayat mutasyabihat. Itu juga mengukuhkan dengan apa telah kita bicara dulu. Memang pendapat jumhur sebut, semua ulama sebut ayat Quran ni memang ada muhkam dan mutasyabihat. Jadi antara mutasyabihat yang khas memang kita akan bicara nanti apa dia? Ialah ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa. Itu adalah mutasyabihat. Yadullah fawqa aydihim. Sekali lalu sikit. Untuk ayat muhkamat yang betul-betul muhkamat, ini adalah usul muhkamat. Apa dia? La ilaha illallah. Itu muhkam. Satu kalau Ar-Rahman ala arsy istawa. Macam mana nak faham Ar-Rahman ala arsy istawa yang dia muhkamat? Mesti rujuk pada makna la ilaha illallah. Pasal ni muhkam. Macam apa muhkam yang ada kat dia? Tuan-tuan tak ada disiplin, tuan-tuan tak boleh ambil apa muhkamat yang ada pada la ilaha illallah. Tuan-tuan tak boleh faham apa mutasyabihat, macam mana nak relate kan, nak tatbikkan supaya tak berlaku kontradik antara la ilaha illallah yang muhkamat dengan Ar-Rahman ala arsy istawa. Sekali lalu macam mana? Allah ni la ilaha illallah, tiada la ilah melainkan Allah. Makhluk bukan ilah. Apa maksud makhluk bukan ilah? Makhluk tak boleh berdiri sendiri. Makhluk semua berhajat dengan Allah Taala. Allah dia tak hajat pada sesuatu. Okey, itu maksud la ilaha illallah. Kita belajar dah khatam mana pun. Risalah Zadul Murid itu kan. La ilaha illallah tu antara makna la ilaha illallah. Bila la ilaha illallah ni Allah tak hajat pada sesuatu. Arasy ni, adakah Allah buat arasy? Allah duduk di arasy? Untuk apa makna Ar-Rahman alal arsy istawa? Apa makna istawa? Takkan istiwa mana duduk? Kalau istiwa mana duduk, menafi makna la ilaha illallah, sedangkan ni ayat ni muhkamat. Macam mana nak faham ayat Ar-Rahman ala arsy istawa? Mesti bukan makna berada, mesti bukan makna duduk. Pasal apa? Ni ayat la ilaha illallah nak macam mana? Nak lepas mana? Pasal dia adalah muhkamat, dia usul. Orang nak masuk Islam bukan Ar-Rahman ala arsy istawa. Orang nak masuk Islam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak campak mana? Takkan nak campak la ilaha illallah nak ambil Ar-Rahman ala arsy istawa, ataupun ambil la ilaha illallah tapi Ar-Rahman ala arsy istawa. Tetap ayat Quran, tapi mesti makna dia macam, bukan macam mana zahir yang sepatutnya dipaham. Pasal dia adalah mutasyabihat. Okey, sekali lalu gitu. InsyaAllah panjang umur kita, jumpa nanti. Jaga-jaga bahawa ayat mutasyabihat itu tidak dipegangkan dengan zahirnya. Memang situlah tempat kita nak bicara antaranya. Yang ni pun kita bicara juga, tapi nisbah nak ambil uslub kaifiat. Sekali lalu saya sebut dah, antara usul kita nak pegang pada ayat muhkamat pada la ilaha illallah dengan mutasyabihat yang ada pada mana Ar-Rahman ala arsy istawa, macam mana nak selesaikan dia. Pasal usul besar sekali adalah la ilaha illallah. Ni muhkamat paling besar sekali.
Tak ada muhkamat yang lebih besar dalam bab ketuhanan, dalam bab kerusulan, melainkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni muhkamat paling besar sekali. Apa-apa mesti rujuk dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lari daripada makna la ilaha illallah ni out. Panjang umur jumpa. Mudah-mudahan disempatkan kita untuk berjumpa. Kalau tak sempat pun mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan iman, tauhid dengan Allah Taala, kasihkan Nabi. Dengan itu kita mati, mudah-mudahan benar kita bertemu Ilahi, boleh jawab soal mungkar nakir dalam kubur nanti. Dengan tu dapat rahmat dan limpah kurnia Ilahi. Amin ya rabbal alamin. Soalan kalau ada sekitar tu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.